Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat yang mengalami lonjakan kes berpunca daripada tindakan melonggarkan sekatan pergerakan terlalu awal. Perkara itu dinyatakan pakar penyakit berjangkit Dr. Anthony Fauci. Katanya Amerika Syarikat berdepan risiko mencapai tahap jangkitan kes yang sangat tinggi berikutan penularan varian baharu yang lebih mudah berjangkit. Hampir 50,000 kes positif direkodkan setiap hari. Texas, Maryland, Connecticut dan Mississippi antara negeri yang melonggarkan sekatan. Pemakaian pelitup muka kini tidak lagi diwajibkan selain restoran dan peruncit dibenarkan beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Kosovo terima penghantaran pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca. Sebanyak 24,000 dos vaksin tiba di lapangan terbang antarabangsa Pristina semalam melalui program sumbangan COVAX naungan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Vaksin tersebut adalah sebahagian daripada lebih 100,000 dos yang diminta dari COVAX tahun lalu. Program imunisasi negara Balkan itu akan bermula minggu ini. Kekerasan melampau rejim junta Myanmar terhadap penunjuk perasaan pro-demokrasi berisiko menimbulkan malapetaka terhadap generasi muda negara itu. Demikian dinyatakan Pengarah Eksekutif Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF Henrietta Fore. Sekurang-kurangnya 7 kanak-kanak dilaporkan maut semasa pertempuran penunjuk perasaan dengan pasukan keselamatan Sabtu lepas. Henrietta menyelar tindakan itu dan menyifatkan junta Myanmar telah melakukan pelanggaran hak kanak-kanak serta gagal memastikan keselamatan mereka. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU menyifatkan kekerasan tentera Myanmar terhadap orang awam sebagai tindakan keterlaluan dan tidak boleh diterima. Peningkatan keganasan memuncak dengan lebih 100 orang ditembak mati di seluruh negara Sabtu lepas semasa sambutan tahunan Hari Angkatan Tentera. Ketua Dasar Luar EU Josep Borrell dalam satu kenyataan berkata sambutan itu menyaksikan kejadian ngeri dan memalukan buat junta tentera. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam rundingan dengan China untuk membuat lawatan tanpa sekatan ke Xinjiang bagi melihat layanan terhadap etnik Uyghur. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menjelaskan rundingan yang serius sedang dilakukan dengan pihak berkuasa China. Sementara itu, satu laporan oleh Kumpulan Hak Asasi Manusia Amerika Syarikat dan Australia menyatakan sekurang-kurangnya 1 juta etnik Uyghur ditahan dalam kem di wilayah barat laut negara itu. Laporan menyebut pihak berkuasa memandulkan wanita secara paksa dan melakukan buruh paksa. Bagaimanapun, Beijing berulang kali menepis dakwaan mengenai layanannya ke atas etnik berkenaan. Meksiko dan Guatemala melancarkan operasi kawalan bersama di sepanjang sempadan kedua-dua negara itu bagi menghalang pendatang merentas untuk perjalanan ke Amerika Syarikat. Ketua Institut Migrasi Kebangsaan Meksiko, Francisco Garduno berkata, operasi kawalan dipertingkatkan bagi melindungi pendatang yang mungkin dieksploitasi rangkaian jenayah pemerdagangan manusia. Kawalan bersama itu akan dijalankan sepanjang masa termasuk di lebuh raya dan landasan kereta api. Kira-kira 3,000 pendatang tanpa dokumen melintasi Meksiko setiap hari. Separuh daripadanya melalui Chiapas dan Tabasco. Perkembangan sukan F1 Grand Prix Bahrain, juara dunia 7 kali dari Mercedes, Lewis Hamilton memulakan musim dengan cemerlang apabila menjuarai perlumbaan yang berlangsung di litar antarabangsa Bahrain Sakhir awal pagi tadi. Hamilton tiba di garisan penamat dengan kepantasan 1 jam 32 minit 3.897 saat untuk melengkapkan perlumbaan sebanyak 56 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull Racing Honda pula di tempat kedua, manakala seorang lagi pemandu Mercedes Valtteri Bottas di tempat ketiga. Kejuaraan MotoGP Qatar, pelumba Yamaha Maverick Vinales menjuarai perlumbaan yang berlangsung di litar antarabangsa Losail, tempat kedua milik Johan Zarco dari pasukan Ducati. Manakala rakan sepasukannya Francesco Bagnaia menamatkan perlumbaan penuh mendebarkan di tempat ketiga.
Akhir sekali bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022, Itali menewaskan Bulgaria 2-0 dalam aksi yang berlangsung awal pagi tadi. Skuad Azzurri terlebih dulu menemui jaringan menerusi sepakan penalti disempurnakan Andrea Belotti sebelum gol kedua disumbangkan Manuel Locatelli pada minit ke-82. Dalam aksi kumpulan B pula menyaksikan Sepanyol menundukkan Georgia 2-1 sementara Denmark mengaibkan Moldova 8-0 dalam perlawanan kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.